Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 14 Januari bersama saya Al-Muhsin Muhammad Nur dan berikut tajuk utama malam ini. Dua rentung, kereta dan lori bertembung. Juga harga minyak masak stabil jika permintaan tenaga kerja asing dipenuhi. Dua rentung dalam kemalangan membabitkan sebuah lori dan kereta di kampung Datuk Sharif Ahmad, Jalan Temerloh, Kuala Krau jam 10.48 pagi tadi. Kedua-dua mangsa tersepit dalam kenderaan masing-masing selepas kenderaan dinaiki mereka bertembung. Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang Zulfadli Zakaria berkata kemusnahan kereta adalah 100%, manakala lori 80%. Seramai 15 anggota bomba dari Balai Bomba Kuala Krau dan Temerloh dengan 3 jentera bertindak memadam kebakaran. Beliau berkata kebakaran berjaya dipadam sepenuhnya pada jam 11.46 pagi. Katanya kedua-dua mangsa yang tersepit ditemukan rentung di dalam kenderaan masing-masing. Empat termasuk dua kanak-kanak cedera selepas sebuah unit kediaman Pangsapuri di Persiaran Perdana Desa Amanpuri terbakar awal pagi tadi. Kebakaran membabitkan sofa di ruang tamu yang menyebabkan sebahagian struktur rumah turut terbakar. Terdahulu, bomba menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian itu pada jam 3.14 pagi sebelum 16 anggota bergegas ke lokasi kejadian. Kebakaran melibatkan sebuah rumah yang terletak di tingkat 1 di bangunan 12 tingkat itu. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor, Datuk Nur Azam Khamis berkata, kebakaran berjaya dipadamkan sebelum pihak bomba tiba di lokasi. Tambah Datuk Nur Azam, 7 penghuni rumah itu sempat keluar dari kediaman mereka sebelum api menjadi marak. Daripada 7 penghuni berkenaan, 2 mangsa dewasa selamat, manakala 2 wanita serta seorang kanak-kanak lelaki dan seorang kanak-kanak perempuan cedera. Semua mangsa yang cedera dibawa ke Hospital Selayang untuk rawatan lanjut. Keseronokan 7 remaja bermandi-manda di Tasik Cermin Setia Alam, Selangor bertukar tragedi selepas salah seorang daripada mereka ditemui lemas. Mangsa dikenali sebagai Muhammad Khairul Hamizan Mustafa, 16 tahun, berasal dari Sementar, Kelang. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Selangor, Datuk Nur Azam Khamis berkata, mayat remaja terbabit dijumpai di lokasi lebih kurang 15 kaki dari tebing Tasik pada jam 2.15 petang tadi. Terdahulu bomba menerima panggilan sekitar jam 12.16 tengah hari tadi sebelum menghantar 12 anggota bersama jentera bagi operasi mencari dan menyelamat mangsa. Mayat kemudian dihantar ke Hospital Shah Alam. Isu bekalan dan harga minyak masak di pasaran mampu distabilkan dalam masa terdekat sekiranya permintaan terhadap tenaga pekerja asing di sektor perladangan dipenuhi. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata isu kekurangan bekalan tenaga asing itu didakwa menjadi masalah yang dibangkitkan penggiat industri kelapa sawit. Ia sekaligus menjadi punca kekurangan bekalan minyak masak di pasaran dan memberi kesan kepada harga bahan mentah itu. Kabinet pun telah membuat satu keputusan penting minggu lepas supaya isu pekerja asing ini dapat dipercepatkan dan Kabinet mensasarkan dalam masa 3 bulan, mungkin akhir Mac kita akan dapat memberikan jumlah pekerja asing yang cukup kepada semua sektor, terutama yang dalam bidang construction, perladangan yang kita utamakan. Tambah beliau, hasil perbincangan dengan pemain industri kelapa sawit mendapati mereka bersedia untuk berbincang berkenaan harga sekiranya isu pekerja asing dapat diselesaikan.
Bidang perladangan katanya antara sektor yang akan diutamakan sebaik isu pekerja asing dapat diselesaikan dalam masa kira-kira 3 bulan ini. Sementara itu, tambah beliau, tiada larangan ekspor akan dikenakan ke atas telur tempatan meskipun berlaku kekurangan bekalan dalam negara. Bagaimanapun, sesi libat urus bersama pihak berkepentingan seperti penternak ayam akan dijalankan bagi memastikan rantaian bekalan pulih dengan suntikan pekerja asing ke dalam industri. Beliau berkata demikian selepas merasmikan pertandingan kaligrafi Tahun Baru Cina di Paradigm Mall Johor Bahru hari ini. Peruntukan sebanyak RM656 juta untuk projek pembangunan lembangan sungai bersepadu PLSB Sungai Golok Fasa 1 telah diluluskan kerajaan dan ia dijangka siap sepenuhnya pada 13 Ogos ini. Ketua Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Datuk IR Dr. Mat Nasir Mat Noh berkata pembinaan Fasa 1 melibatkan 4 skop utama iaitu ban banjir Sungai Golok, ban banjir Sungai Lancang Lemal, Kuala Jambu Outlet Gate dan ban Sungai Mentua. Katanya sehingga 10 Januari lalu, kemajuan keseluruhan fizikal kerja-kerja sebenar di tapak sudah mencapai 72% berbanding jadual 48%. Jelas Datuk IR Dr. Mat Nasir, objektif bagi projek ini adalah mengurangkan masalah banjir di kawasan yang berdekatan Sungai Golok di Tumpat dan sebahagian Pasir Mas, meningkatkan keselamatan dan kedaulatan negara dengan pembinaan infrastruktur tebatan banjir serta mendalamkan muara Sungai Golok bagi penambahbaikan laluan bot dan perlindungan muara Sungai Golok daripada risiko banjir pantai. Kelantan katanya menerima hujan yang sangat lebat bermula 17 hingga 19 Disember 2022 dengan kebanyakan kawasan menerima hujan melebihi 800 mm. Rekod hujan ini melebihi purata hujan bulanan jangka panjang bagi negeri Kelantan iaitu sebanyak 500 mm sekaligus menyebabkan aras air sungai-sungai utama melimpah melebihi aras ban sehingga menyebabkan kejadian ban pecah di Lancang Lemal pada 20 Disember 2022. Situasi itu ditambah dengan fenomena air laut pasang besar di mana air sungai tidak dapat mengalir keluar ke laut dengan cepat mengakibatkan banjir kepada bahagian hilir Sungai Golok. Mat Nasir berkata pembinaan PLSB Sungai Golok Fasa 1 mengambil kira kawasan paling berisiko iaitu kawasan rendah atau hilir yang paling mudah berlakunya limpahan Sungai Golok berbanding kawasan di Fasa 2 di bahagian hulu. Sehubungan itu, dakwaan bahawa projek PLSB Sungai Golok Fasa 1 yang dibina menjadi halangan air adalah tidak benar. Sebaliknya, sebahagian ban yang disiapkan dalam projek ini berjaya mengurangkan kerosakan banjir yang lebih teruk. Pembinaan infrastruktur perlindungan banjir bagi kawasan lembangan Sungai Golok mempunyai kesinambungan melalui PLSB Sungai Golok Fasa 2 yang akan memberi tumpuan kepada kawasan di sepanjang Sungai Golok, khususnya Rantau Panjang dan kawasan penempatan di sebelah kiri Sungai Lancang Lemal. Justeru Kerajaan Persekutuan akan segera melaksanakan PLSB Sungai Golok Fasa 2 bagi mengurangkan kejadian banjir di Rantau Panjang. Semalam, lebih 30,000 penduduk di Rantau Panjang mahu menyerahkan memorandum kepada kerajaan bagi mendesak kajian semula dilakukan ke atas projek PLSB Sungai Golok Rantau Panjang, Kelantan. Pengeluaran kad pengenalan kanak-kanak atau MyKid bagi bayi yang baru lahir ditangguhkan selama 6 bulan susulan masalah kekurangan bekalan microchip. Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara JPN Datuk Ruslin Jusoh bagaimanapun berkata proses permohonan baharu masih diteruskan namun tempoh menunggu akan menjadi lebih lama memandangkan JPN akan menyelesaikan permohonan secara berperingkat. Memetik laporan bernama masalah kekurangan bekalan microchip itu turut dikesan di peringkat global sejak pandemik COVID-19. Jelas Datuk Ruslin, ibu bapa boleh menggunakan dokumen surat beranak bagi urusan harian anak-anak mereka yang masih belum mempunyai kad pengenalan kanak-kanak atau MyKid kerana ia merupakan dokumen pengenalan diri yang sah yang dikeluarkan kerajaan negara ini. Beliau dalam pada itu meminta semua agensi kerajaan dan swasta supaya menerima sijil kelahiran untuk sebarang urusan kanak-kanak kerana dokumen itu satu-satunya dokumen diiktiraf bagi urusan penting seperti permohonan sekolah dan sebagainya. Kementerian Kesihatan tidak bercadang untuk membina mana-mana hospital baharu, sebaliknya memberi fokus kepada sektor pengurusan dan pengoperasian fasiliti kesihatan termasuk di Sabah dan Sarawak. Menterinya Dr. Zaliha Mustafa bagaimanapun berkata projek pembinaan fasiliti kesihatan yang tertangguh atau sedang berjalan tetap akan diteruskan.
Setakat ini untuk pembangunan, apa yang kita fikirkan ialah dia ada apa dipanggil pembangunan hospital baru. Setakat ini apa yang kita teruskan ialah yang masih dalam pembinaan. Jadi setakat ini kita belum lagi memikirkan untuk pembinaan hospital baru, tetapi pada kali ini kita akan fokus kepada tambah baik ataupun peningkatan untuk meningkatkan fasiliti di hospital dan juga di pusat-pusat kesihatan atau fasiliti yang KKM ada untuk kita perbaiki keadaan itu. Ya. Tumpuannya adakah masuk Sabah Sarawak kan? Ya, of course kita akan masukkan Sabah dan Sarawak juga. Beliau yang juga ahli Parlimen Sekijang ketika diminta mengulas mengenai jangkaan peningkatan kes COVID-19 sempena sambutan Tahun Baru Cina ini, pihaknya sentiasa memantau secara rapat perkara berkenaan. Jelasnya, prosedur operasi standard SOP sedia ada juga masih dikekalkan dan diguna pakai selain bekerjasama rapat dengan agensi terlibat seperti Jabatan Imigresen JIM untuk melakukan pemantauan di pintu masuk negara. Beliau berkata demikian selepas menghadiri program edaran limau kepada orang awam sempena sambutan Tahun Baru Cina di Plaza U Central di Segamat Johor hari ini. Ibu derita kanser, 2 beradik nekat berniaga. Biarpun masih di alam persekolahan, 2 beradik di Padang Serai, Kedah nekat membantu keluarga dengan berniaga bihun, kek dan nasi kenduri. Nur Farahin Norisam, 16 tahun bersama adiknya Abdul Fatur Rahim, 15 tahun sanggup bangun seawal pagi untuk menyediakan juadah itu memandangkan ibu mereka Haniza Omar tidak berdaya selepas mengalami komplikasi akibat barah otak sejak 2015. Haniza berkata dia dan keluarganya bergantung kepada hasil jualan itu bagi meneruskan kelangsungan hidup. Namun kesihatannya semakin hari semakin merosot apabila beliau mengalami sakit tulang belakang dan kelenjar air liur akibat komplikasi barah sekaligus menyukarkannya untuk memasak dan membungkus makanan. Memang rasa down tapi tak cakap dekat anak, dekat suami. Cuma senyap, simpan sendirilah kan. Apa yang kita rasa simpan sendiri. Habis tu banyak pandang anak-anak, pandang suami. Aku kena kuat. Tanam tu je kat dalam hati kan. Kena kuat. Betul. Memang hari tu sebelum buat kemo doktor cakap akan lalui macam ni semua kan. Boleh kan hadapi benda ni kan. Hari tu pandang anak-anak. Boleh kena kuat untuk anak-anak. Ibarat sudah jatuh ditimpa tangga, suaminya Norisam Ghazali, 55 tahun yang sebelum ini memandu van kilang, tidak dapat bekerja apabila mengalami serangan jantung September lalu. Menurut doktor, hanya 38% sahaja bahagian di jantung yang masih berfungsi dengan baik dan situasi itu tidak mengizinkan suaminya untuk bekerja kerana bimbang akan berlaku serangan jantung mengejut. Tidak mahu menyerah nasib, Nur Farahin dan Abdul Fatur Rahim sanggup menggalas tugas memasak dan membungkus makanan hasil bimbingan ibu mereka. Sebelum ni kan mak yang menyeka ni. Lepas tu bila dia dah start sakit tu, tak tahu nak dapat duit daripada mana. Lepas tu saya tolong lah yang mana mampu. Yang mana mak bagi idea macam nak buat bihun sup ke, nak buat nasi kenduri ke, mak cakap kami buat. Lebih menyedihkan apabila Nur Farahin bersama 3 adiknya terpaksa mengikat perut pergi ke sekolah tanpa membawa wang perbelanjaan. Nasib yang menimpa ibu kepada 6 cahaya mata ini mendapat perhatian Cancer Survivor Malaysia. Apa yang memberi kita inspirasi nak memotivasi untuk membantu lebih ialah kerana kegigihan anak-anak untuk bersama-sama memajukan ekonomi keluarga. Kerana dia orang tahu ayah tak dapat bekerja, mak dah tak boleh nak bekerja, jadi anak memainkan peranan. Saya percaya kalau kita bantu mereka, sekurang-kurangnya kita memberi mereka bantuan untuk mereka memajukan perniagaan, boleh mereka berdikari mencari pendapatan, membantu pendapatan keluarga. Okey, dari segi perubatan, Orang ramai yang ingin membantu boleh menyalurkan sumbangan kepada Haniza di akaun seperti tertera atau menghubungi talian 010 806 8269.
Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahrah MTS FAS menyasarkan kutipan dana berjumlah 50 juta ringgit bagi pembinaan sebuah kompleks mahat sekaligus mengakhiri penantian 10 tahun pelajar untuk menimba ilmu dalam suasana yang kondusif. Untuk permulaan, MTS FAS berjaya membeli sebidang tanah seluas 3 ekar iaitu sebahagiannya adalah hasil infak orang ramai menerusi kempen yang dilancarkan di TV Al-Hijrah sebelum ini. Kejayaan itu diraikan pada majlis makan malam iaitu Malam Aspirasi MTS FAS yang diadakan di Putrajaya dan turut mendapat kerjasama tabung kebajikan pendidikan Gerakan Belia 4B Shah Alam. Pengasas merangkap pengerusi MTS FAS Dr. Nazratun Nazifah A. Husin berkata, pertambahan pelajar di MTS FAS saban tahun mengukuhkan lagi niat mereka untuk beroperasi di kompleks mahat yang lengkap dengan fasiliti selain mampu menampung 1,000 pelajar profesional hufaz. Untuk bangunan tersebut, bajet yang kita letakkan termasuk dengan fasilitis lebih kurang 50 juta. Ini merangkumi asrama untuk putera dan puteri, makmal komputer, fasilitis-fasilitis yang boleh membantu pelajar untuk integratekan sistem pendidikan IR 4.0 tersebut, seperti VR, green screen dan sebagainya lah. Ketika ini, MTS FAS beroperasi di pusat bandar Seri Gombak dengan kapasiti pelajar seramai 350 orang. Sementara itu, pengasas bersama Dr. Arif Afifin berkata, pembinaan kompleks mahat tersebut melibatkan beberapa fasa. Justru pelbagai inisiatif dibuat seperti menjalankan beberapa perniagaan daripada barisan pengasas termasuklah menganjurkan makan malam amal seumpama ini. Jadi untuk akan datang kami memang dalam proses untuk berusaha keras untuk kita membangunkan physical building di tanah yang telah pun kita beli dan kami berharap mudah-mudahan dengan bantuan daripada penduduk-penduduk masyarakat umum Islamnya dapat membantu sama-sama contribute dalam menubuhkan bangunan ini. Seterusnya dapat membantu pihak MTS FAS untuk melahirkan generasi yang menjadi harapan ummah insya-Allah. Mahat ini adalah sebuah pusat pendidikan bersepadu yang ditubuhkan pada tahun 2011 yang menekankan pendidikan secara holistik, seimbang dan menyeluruh untuk melahirkan hufaz profesional. Sumbangan untuk pembinaan kompleks MTS FAS boleh disalurkan menerusi akaun bank atau imbas kod QR yang tertera. Simpati dengan nasib mangsa banjir baru-baru ini, program Pasar Percuma Ganu Kita menjelajah ke Mane, Kuala Terengganu. Lokasi itu dipilih memandangkan SK Banggul Peradong di Kuala Terengganu sebelum ini menjadi pusat pemindahan sementara PPS yang menempatkan mangsa banjir paling ramai di negeri itu. Pasar percuma itu disertai 37 penyumbang yang menawarkan pelbagai barangan bagi membantu golongan B40. Wan Nur Hidayah Wan Fauzi dari NGO Sahabat Insan berkata, mereka menghulurkan sumbangan pakaian, buku, anak pokok dan kelengkapan solat bernilai keseluruhan RM25,000. Lebih kurang pengunjung yang hadir 3,000 dan dimaklumkan lebih lah, alhamdulillah. Dan saya sendiri yang membawa barang-barang pun habis awal, alhamdulillah. Sementara itu, Nur Syahira Ismail yang juga pengusaha aiskrim menjadikan pasar percuma ini sebagai medium baginya untuk bersedekah. Dia menawarkan aiskrim pada harga murah kepada penganjur tanpa sebarang keuntungan. Join ini dalam 2 kali dah. Biasa saya jual tu dalam RM1 satu kon, RM2 satu kon. Tapi untuk pasar percuma ni saya bagi harga tu murah lah. Dalam 500 kon tu kita bagi 300 saja. Sementara itu, inisiatif pasar percuma ini sudah cukup menggembirakan bagi golongan memerlukan. Apatah lagi mereka telah kehilangan banyak harta benda ketika banjir. Banyak kain baju lah. Sebab kerana kita kekurangan baju. Mana kita ambil benda hak kita tak ada je. Macam kain selimut ke apa. Saya ambil pakaian ni untuk, bukan saya seorang lah, untuk family ada sepupu-sepupu yang kurang berkemampuan. Dan saya pun ambil juga untuk saya, untuk kegunaan harian mungkin boleh guna sebab saya kan masih belajar, tak ada kewangan yang cukup dengan ni sangat membantulah.
Pasar percuma ini merupakan inisiatif NGO Terengganu yang dilaksanakan sejak 2015. Puting beliung ragut 9 nyawa. Bertemu lagi. 9 orang maut dalam puting beliung yang melanda negeri Alabama, Tenggara Amerika Syarikat. Bencana yang melanda sejak Khamis lalu itu turut memusnahkan puluhan ribu kediaman penduduk. Pakar meteorologi cuaca kebangsaan Jessica Laws berkata sekurang-kurang 5 puting beliung mendarat di negeri Alabama. Pasukan penyelamat mengaktifkan pencarian mangsa hilang terutama di daerah Autauga dan menjangkakan angka korban akan meningkat. Bencana itu memusnahkan banyak rumah dan paling teruk terjejas di Selma, Alabama. Pokok juga banyak tumbang sehingga ada yang menghempap kereta yang sedang bergerak serta menyebabkan kematian. Gubernur Alabama, Kay Ivey mengisytiharkan darurat untuk 6 daerah melibatkan Autauga, Chambers, Coosa, Dallas, Elmore dan Tallapoosa. Puting beliung itu mula bergerak dari Mississippi ke Georgia sejak 3 hari lalu sebelum mendarat di Alabama dan menyebabkan bekalan elektrik terputus di seluruh negeri berkenaan. Hak kebebasan wanita di Afghanistan terus disekat. Terbaru, Taliban melarang golongan itu mendapatkan rawatan daripada doktor lelaki. Dalam dekret terbaru Taliban, ia mengarahkan hospital untuk memastikan doktor lelaki tidak merawat pesakit wanita dan keadaan itu mencetuskan kebimbangan di kalangan perubatan profesional wanita. Golongan itu resah ekoran kekurangan doktor wanita di negara itu. Ditambah wanita turut tidak dibenarkan bekerja. Mereka menambah bukan sekadar sudah menjadi wanita, menjadi pesakit juga susah. Selain larangan itu, Taliban turut melarang wanita bekerja di pusat beli belah, manakala salon kecantikan turut diarah tutup. Sebelum ini, Taliban menguatkuasa larangan wanita daripada bekerja dan tidak boleh menyambung pengajian ke universiti. Bekas ahli parlimen Fauzia Kufi sebelum ini ada menyatakan Taliban dilihat secara dasarnya mahu melenyapkan wanita di negara itu. Seorang lelaki ditahan polis selepas didapati bergayut pada papan iklan di sebuah jalan raya di Telangana, India. Lelaki tersebut dipercayai tidak sedar dengan perbuatannya itu kerana berada dalam keadaan mabuk. Berdasarkan rakaman yang tular di media sosial, lelaki itu tidak boleh melepaskan pegangannya dari papan iklan berkenaan kerana terdapat banyak kenderaan atas jalan raya tersebut. Insiden itu juga telah menyebabkan berlaku kesesakan lalu lintas. Orang awam dilihat cuba membantunya turun, namun gagal. Bagaimanapun dia terselamat selepas sebuah bas berhenti di bawahnya dan membolehkannya untuk terjun. Pihak polis memaklumkan pihaknya telah mendaftarkan kes terhadap lelaki terbabit kerana menimbulkan kekacauan pada orang awam. Masih lagi di India, sambutan majlis hari lahir bertukar tragedi apabila salah seorang tetamu ditembak di bahagian mukanya. Mangsa yang dikenali sebagai Pramod, 37 tahun, dilaporkan kritikal selepas cedera parah di bahagian berhampiran matanya. Berdasarkan kenyataan adik mangsa, Vinod, Pramod ditembak selepas 8 orang lelaki datang membuat kekecohan pada majlis berkenaan. Bahkan mereka turut melepaskan berdas-das tembakan sebelum beredar melarikan diri. Pramod yang cedera di bahagian mukanya dihantar ke hospital berdekatan untuk rawatan lanjut. Kes kini dalam siasatan dan polis sedang mengesan kesemua suspek berkenaan. Sekian Berita Al-Hijrah. Jangan lupa Berita Al-Hijrah turut berada di pelbagai platform media-media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Layari alhijrahnews.com untuk lagi kupasan mendalam, berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Al-Muhsin Muhammad Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.